Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 15 Julai 2025, saya Raja Ahmad Syadabi bin Raja Hassan berserta dengan rakan saya Encik Razali bin Ahmad Termizi dari Perpustakaan Tuanku Bainun, PUPSI, akan menemu bual Cikgu Abdul Wahab bin Abdul Rauf dari Kampung Gual Perahu, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Untuk kami rakamkan sejarah lisan berkenaan dengan anak kandung Suluh Budiman, Cikgu Abdul Rauf bin Cikgu Abdul Wahab bin Abdul Rauf. Jadi apa khabar Cikgu pada hari ini? Terima kasih banyaklah, Alhamdulillah, kerana sudi hadir ke rumah saya untuk bertemu bual. Ya. Terima kasih banyak, saya besar hatilah. Terima kasih kerana sudi menerima kami Cikgu pada hari ini. Dan insyaAllah kita akan terus berhubung untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan biodata Cikgu. Terlebih dahulu Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu sendiri dan bila masuk SITC serta keluar dan apa selepas itu. Silakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya lah salah seorang daripada penuntut MPSI Tanjung Balim tahun 68 hingga 69, 2 tahun lah. Di Pulau Pinang saya seorang wakil. Lain negeri ada 3 orang, ada 2 orang, ada 4 orang. Tapi di Pulau Pinang saya seorang. Pada tahun itu? Pada tahun tu, tahun 68. Kami ada 2 batch 30 orang. Dalam satu batch? Dalam satu batch ada 30 orang. Saya masuk MPSI Tanjung Balim tu selepas tamat tingkatan 5 lah, Form 5 di High School Bukit Mertajam. Kemudian apply teringin nak jadi guru. Buat saya mengajar sementara di High School Bukit Mertajam tu selama 6 bulan. Titulnya tercetus rasa teringin nak jadi guru. Saya pun apply. Akhirnya diterima masuk ke MPSI Tanjung Balim. Alhamdulillah selama 2 tahun. Tahun pertama tahun 68 kami junior lah. Tahun kedua tahun 69 kami jadi orang senior lah. Masa senior lah saya banyak bergiat dalam persatuan. Saya jadi Setiausaha Agung. Persatuan Penuntut. MPSI Tanjung Balim pada tahun 69. Siapa yang ketua? Ketuanya ialah Cikgu Abdul Sattar dari Kedah. Ketua murid. Ketua penuntut dia panggil. Ketua penuntut. Ketua penuntut pada masa tu dipanggil yang di-Ketua Persatuan Penuntut lah. Dia orang Kedah. Timbalan dia orang Melaka dan saya Setiausaha. Bagaimana Cikgu terpilih memasuki SITC itu? Seorang wakil dari Pulau Pinang. Satu MPSI. Setelah saya lulus bertemu duga, tu yang dapat pergi. Macam mana pemilihannya tak pastilah kan. Tapi saya wakil seorang-seorang di Pulau Pinang. Waktu tu SPM ke panggil SPM? Waktu saya lulusan SC. MCE. Saya sekolah Inggeris. High school sekolah Inggeris. MCE lah. MCE. Ya, selepas LCE, MCE. Dalam masa belajar tahun 68 hingga 69 tu, selain daripada Setiausaha Agung, apa lagi Cikgu berkiat aktif dalam persatuan yang lain ataupun saya cuma jadi Setiausaha Agung Setiausaha Agung Persatuan Penuntut ni pada masa tu ada berbagai-bagai biro. Jadi saya kena selaraskan semua aktiviti kegiatan yang jalan oleh biro-biro tu. Ada biro agama, ada biro kebajikan, ada biro makanan, ada biro sukan, biro permainan. Semua ni bergerak cergas. Saya sebagai penyelaras, sebagai Setiausaha Agung, tengok pastikan bahawa semua program tu berjalan dengan sempurna. Cikgu ada memasuki sukan dan sebagainya? Sukan saya tak mewakili mana-mana. Tak mewakili. Cuma main begitu sajalah. Tak mewakili rumah. Rumah sukan? Rumah sukan ada. Rumah sukan apa?
Hijau lah. Ya, ada nama dia kan? Ini Persatuan Penuntut. Oh, Persatuan Penuntut lah. Satu pengetuanya adalah Cikgu Mazin. Mazin Rashid. Dia merupakan pengetua yang paling lama berkhidmat di MPSI. Cikgu Mazin. Dia pun pencen masa kami. Ya. Dia pencen 69. Lepas tu diganti sekejap oleh Cik Ahmad Saleh. Tu kami pun habis lah pengajian tahun 69. Ada gambar cikgu ke? Ada. Nampak. Setiausaha Agung. Ni perlengkapan ni. Ni penasihat persatuan. Ni Satar. Ni Muhammad Raus, Timbalan Pengusi. Ni setiausaha saya, Benari. Ni penolong. Semua MT lah. Majlis Tertinggi lah. Jadi bawah Persatuan Penuntut tu, dia ada banyak jabatan. Dia panggil Jabatan Pelajaran dan Persuratan. Seorang pengurusi. Biro lah. Biro lah. Biro. Itu dia panggil jabatan. Jabatan Kesenian dan Kebudayaan. Jabatan Kebajikan Am. Dia panggil padan bekerja tu. Bukan dia belajar. Ya. Jabatan Penerangan dan Sosial. Jabatan Sukan, Jabatan Permainan, Jabatan Syariah, Jabatan Makanan. Makanan ni jaga makanan lah. Apa yang dah disediakan untuk Setiausaha Agung. Subjek yang belajar masa tu masih ada macam pertanian. Pertanian tak ada. Tak ada lah. Tak ada pertanian. Apa subjek yang ada pada waktu tu? Terus. Yang cikgu belajar lah. Semua bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Kemudian psikologi, semua tu kaedah mengajar itu lah. Kaedah mengajar. Betul matak. Tak mata. Sempat dengan Aminuddin Baki? Tak sempat. Tak sempat. Tak sempat. Dia lebih dulu. Suasana persekitaran kampus MPSI pada waktu itu boleh cikgu ceritakan sedikit? Tambah-tambah masa peristiwa 13 Mei. 13 Mei kami terkurung dalam kampus. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Tak boleh keluar. Memang tersisa sikit lah. Makanan pun ada catuan. Tak banyak. Tanya Malim tu ada kekecauan. Tanya Malim tak berlaku apa. Tak tahu. Ini mau berlaku di Kuala Lumpur. Tak boleh buat apa Tanya Malim lah. Masa tu asrama di dalam lah. Sama dalam. Dia masih asrama yang 3 kan. 3 belah utara, 3 belah kanannya tu. Sekarang ni dah jadi bilik kuliah. Jadi bilik kuliah sekarang ni. Itu dulu asrama apa? Nama asrama. Asrama tu ada nama-nama dia ni. Ni. Asrama Menara Sri Maharaja. Ya. Patih Gajah Mada. Gajah Mada. 3 lah. Punya nama? Ini nama asrama ni. Saya mula dulu duduk asrama ni. Patih Gajah Mada. Itu bila jadi Setiausaha Agung kena duduk dengan pengurusi lah. Asrama lain pula. Asrama Hang Tuah. Pengurusi Abdullah. Tun Perak. 6 untuk saya. Tun Sri Lanang. Hang Tuah. 6 asrama lah. Sekarang semua dah jadi bilik kuliah. Bilik kuliah. Asrama Tun Sri Lanang dia. Saya tengok banyak perubahan berlaku dalam kampus. Bangunan dulu kantin tempat makanan. Dia orang makan kan. Allah dah jadi bengkel. Macam-macam bengkel lah. Itu bengkel jahitan, bengkel apa. Dia selepas di apa dia jadi kantin untuk sekolah sedar dan juga MPSI, kita convert kepada perpustakaan. Sekarang. Ke perpustakaan, selepas tu sekarang ni dah jadi bengkel dan juga pejabat fakulti lah, fakulti teknikal dan vocational. Masa tu panggil makan pakai itu loceng agung tu. Dia dah loceng agung tak pakai. Loceng agung tak pernah pakai. Dia ada loceng dia. Itu zaman SITC. SITC lah. Lepas tu mungkin tahun 69 dah moden sikit lah. Mungkin loceng elektrik pun. Kalau ada majalah ni dapat cerita banyak ya. Mungkin ada agak dalam simpanan. Ada. Tapi tahun ni tak tahu. Nanti kita cek. Nanti kita cek. Simpanan.
Sebenarnya peralihan FC ke UC tu dia tak combine sangat. Tahun 9 tak ada rasa. Tak ada. Tak ada. Saya tak pernah tengok. Ini 16 orang, kumpulan 1, yang ni 17 orang. Kumpulan 2. Kami 3 orang ya. Kelulusan MCE ataupun SPM. Yang masuk ke ni antara ramai-ramai ni sekarang ni tinggal 15 orang. Memang kuota seorang aja ke daripada program? Tak tahu lah. Tak itu orang itu. Dia terpilih lah tu. Bukan, dia tak ada kuota lagi. Dia tak ada kuota. Tapi mungkin terpilih. Siapa yang lulus interview dapat lah. Dapat. Seorang kan. Antara cikgu yang mengajar yang masa lekat yang cikgu ingat siapa? Kami lah ada grup ni. Sampai sekarang ada grup. Grup. 30 orang ni. 33 orang. Ni 16, ni 17, 33 orang. Ni kelas 1, ni kelas 2. Cikgu yang mengajar ini. Yang ni cikgu, ini ketua kelas kami. Orang Pahang. Dia pun dah meninggal lah. Ni Datuk Yazid Mat. Oleh. Kenal? Dia pernah jadi Esko Kerajaan Negeri Perlis. Esko Kerajaan Negeri Perlis. Dia pun meninggal dunia lah. Okay. Jadi saya masuk dalam kumpulan ni lah. Satu. Ini tu macam cikgu Buyo Adil ke? Ni cikgu. Ni pengajar Apa nama dia? Buyo Adil bukan. Yang ketua ke? Atau macam? Tak nampak sangat. Mungkin pengetua. Kalau pengetua pasal kami dulu ada 3 kumpulan lagi yang masuk join kami. Kumpulan ni dipanggil guru rakyat Kedah. Oleh kerana mereka tidak ada training, kerajaan masukkan mereka join sekali yang kami. Ni semua orang dah kahwin ni. Dah mengajar ke? Mereka dah mengajar lah. Tapi tak ada latihan. Tak ada latihan. Macam guru sandaran. Cikgu sandaran. Oleh kerana nak bagi mereka tu ada kelulusan perguruan, maka dia masuk MPSI. 2 tahun juga. 2 tahun kami. Okay. Ni kumpulan ni. Kumpulan 3, kumpulan 4, kumpulan 5. Ni semua guru yang telah kahwin ni. Yang dah bekerja. Berkhidmat lama di Kedah. Semua orang Kedah. Semua orang Kedah. Masa tu yang berusaha untuk masukkan mereka ke maktab ni, apa nama dah? Tan Sri Fatimah. Fatimah Hashim. Menteri Wanita yang pertama. Yang berusahakan untuk masukkan guru-guru yang tak terlatih ni ke MPSI tanggal ni. Mak pada Datin Maria Abdul Ghani, Ketua Pengarah Negara Malaysia. Okey. Dia Suami dia Tommy Abdul Ghani kan? Kali betul. Menteri Kewangan Menteri Melayu Utama. Dia bodoh lah yang berusaha untuk memasukkan guru Fatimah Hashim yang tak terlatih ni ke maktab perguruan biasa itu yang balik untuk dapat latihan. Jadi semua guru ni dah kahwin. Kebanyakan dah kahwin lah kan. Dah anak semua. Dah macam Ni semua Kedah. Semua Kedah. Ya, mungkin kerajaan Kedah hantar untuk melatih guru. Mendapatkan orang ni paling nampak ni. kelulusan perguruan lah. Kedah kan. Ada dengan negara ni. Ada. Cik. Antara tenaga pengajar pada masa tu, yang cikgu ingat sepanjang 2 tahun. Ada nama orang dalam saya tak pernah ingat. Dalam ni pun ada. Ada Sebentar mula-mula kalau biasanya lah redaksi kaki tangan maktab. Ada. Yang ke 7 tu redaksi ni lah. Redaksi ni lah. Ni. Okey. Ni lah. Cikgu Mazlin. Cikgu Daud, Haji Daud ni dia Ustaz. Haji Daud. Nordin Hassan. Nordin Hassan. Ustaz Sarawak Negara. Satu Besul je Tilaka. Guru muzik. Kemudian zaman. Nordin Hassan mengajar apa bahasa Melayu? Ni, sastra. Dia sains ke? Bahasa ke apa ke? Syafiq Idris. Dia ni lukisan. Joginder Singh. Dia bagian psikologi ya.
Alhamdulillah Sani ni penuh pensyarah. Syarah kanan. Syarah utama dia panggil. Mak Zain Rashid pun ketua. Zain Rashid mengatur. Rahman Khan, Muhammad Khan. Lincoln Nadaraja. Hamid Latif. Semua orang meninggal. Huawei Lin Cina. Mustafa Latif. Syafi'i Tassi ni guru Rizal lah. Tu Haji Hassan ni guru agama. Muhammad. Okey. Ridwan Ali. Haji Said Seman. Haji Said Saman. Zainuddin Ismail. Orang Kelantan ni yang cipta lagu Ibu Kandung Sulu Budiman. Dia yang terkenal orang. Wandus. Wandus. Pernah Datuk dia duduk di Bukit Kemuning. Ahmad Adalan. Ahmad Wahab juga kemudian jadi guru besar kan. Aziz Sultan dekat ada dia dah meninggal dah, dia KL. Khalil Samad. Kimi Nazan ni India. Fatah Hassan. Haji Fatah. Mawahab kenal lah. Haji Sultan kenal ya. Kalau pengamal kita Rahim Darus ni orang Pulau Pinang kan? Pulau Pinang. Dia LPP Pencin dia balik duduk Pulau Pinang, lepas tu meninggal di Pulau Pinang. Dia banyak mulai buku juga lah. Masuk itu umur 18. Lepas SPM lah. SPM 17, 18 ya. 18. 2 tahun. Masa tu ambil puasa tahun 66. Tahun 67 baru dapat result. Tahun 68 masuk. Lahir 1952. Saya lahir 48. 48. Okay, selepas daripada MPSI, cikgu mengajar di mana? Saya mula-mula belajar di Sekolah Kebangsaan Asam Jawa Baling, Kedah. Asam Jawa Baling. Okey. Selama 9 tahun. Subjek apa mengajar? Sekolah rendah dulu mana ada sekolah rendah. All subject, including English. Saya mengajar semua subjek. Semua subjek. English. Jadi dengan agama kan? Agama ya. Sama lah. Sama. Semuanya tu. Cikgu dia suruh boleh lah. Masuk mengajar sekolah rendah. Lah ni baru dibahagi kan. Guru sejarah, guru sains, guru matematik. Selepas Asam Jawa pergi ke mana? Berapa tahun di Asam Jawa? Asam Jawa 9 tahun. Guru sangat tahan saya tak tahu sebab 9 tahun lama. Di Asam Jawa. Masa tu pun guru besar yang sama lah. Guru besar yang sama. Okay. Saya pegang kelas darjah 5. Darjah 5 ada perperiksaan. Dulu layan. UPSI kan tak. Kena layan. darjah 5. Itulah. Masa geng tu lah. UPSI ni apa UPSI UPKK ni UPKK lah UPSR agama UPSR dia tahun 80-an UPKK agama darjah 5 lah akhir 80-an peperiksaan penilaian darjah 5 saya pegang ada lama tu daripada sekolah pertama sampai sekolah kedua bila pegang kelas peperiksaan tu budak abang pandai-pandai pasal perlu sikit ni tu Selepas Asam Jawa 9 tahun saya tukar mai ke Padang Sarai kuliah selama 5 tahun sekolah kebangsaan Gua Lobak. Lepas tu saya ambil STP. Bila kena ada STP bila tukar ambil Pulau Pinang saya pergi ke sekolah menengah. Saya pergi ke STP dan ambil STP juga. Ni lah belajar sendiri. Bila balik Mount Penang tu saya dah ada CJ STP. Masa saya hantar habis sekolah menengah. Saya mengajar di sekolah menengah Bakti Tasik Gulugo. Di Asam Jawa tadi berapa tahun? Asam Jawa 9 tahun. 9 tahun 18. Gua Lobak dalam 4 tahun 5 tahun tu lah. Gua Lobak tu sekolah menengah. Sekolah rendah juga. Sekolah rendah okey. Balik mai Penang ni pergi ke sekolah menengah. Dah ada STP lah. Masa tu ada STP. Mana ada STP boleh sekolah menengah. Berapa tahun di Penang? Dalam sekolah menengah Bakti Tasik Gulugo. Tasik Gulugo. Dia panggil sekolah menengah Bakti. Seberang. Ni dekat ni ya. Tasik Gulugo kat sini. Kat sini ya. Simpan Prai. Mamprai. Malah saya macam masa tu bolang lah.
Masa duduk sana dulu. Kita duduk sana, tak boleh. Masa dari balik, kahwin tahun 74. 74. Yang terakhir saya 9 baru sekolah. 9 baru Sampai pencen 2004, 9 sekolah. Oh, banyak tukar-tukar. Lepas sekolah bakti tu sama 4 tahun ingat. Saya tukar pergi sekolah Mak Mandin. Sekolah menengah Mak Mandin. Di Batu Wes. Masa pedestrian. Kawasan pedestrian tu. Situ pun dalam 3 tahun 4 tahun lah. Lepas tu baru dilantik jadi gusar. Oh. Gusar ni. Gusar Untuk sekolah dah. 5 sekolah. Sekolah yang pertama, Matang Pasir. Matang Pasir. Sekolah Matang Pasir sekarang ni terkenal sebagai apa tu? Dia ada galeri Nordin Ahmad. Galeri Nordin Ahmad situ. Nordin Ahmad? Sebab Nordin Ahmad sekolah itu? Nordin Ahmad orang situ. Orang situ. Okey. Ada lagi apa? Sekolah tu bangunan lama. Di renovate sikit sebenarnya di Buasway jadi galeri. Galeri Nordin Ahmad. Nordin Ahmad dah tak ada dah. Iyalah. Galeri. Secara piramid. Sekolah tu lah sekolah yang pertama saya jadi gusar. Tahun 1991 Lepas tu saya tukar pergi sekolah Alma gusar saya. Tu sekolah Seri Penanti. Tadi lalu ke Penanti. Penanti. Itu lama sikit lah. 7 tahun. Lepas tu pergi sekolah Juara Curug Tokun dekat rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Last sekali tahun akhir 2004 sekolah Bangsa Gobo. Sekolah Bangsa Gelugo. Gobo ni lah. Gobo kampung ni lah. Keluarga dekat rumah. Gual Perahu. Jadi saya dulu pun sekolah tu lah. Dari 1 dulu sampai 6. Pencin pun sekolah tu yang hebat. Sekolah sendiri lah. Sekolah sendiri lah. Balik situ depan. Balik ke asal lah. Balik Alma Mater. Saya dah ingat pencin di Jora Tokun lah. Rupanya tahun akhir lah. Sini sekejap lah. Sekejap setahun lah. Setahun ni. Setahunnya. Ketentuan. Ya. Jauh beza sekolah tu. Yelah 2004 sampai 2004. 20 tahun 21 tahun lah. Cikgu ada menulis buku kan? Ada. Itu saya nak tunjuk kan. Boleh ceritakan sikit. Cerita sikit tentang macam mana boleh buku. Ini penulis ni. Ini rencana yang saya tulis untuk buku ni. Buku ni Pertemuan Guru-Guru Nusantara. Nusantara ni Brunei, Singapura, Indonesia, Malaysia, Thailand. 5 negara ada wakilnya dalam pertemuan ni. Dibuat di kampus IPG Pulau Pinang. Pada tahun 2014. Urusnya minta saya tulis sikit rencana. Saya pun tulis rencana ni. Ada dalam ni. Okey. Saya tahu sikit macam mana saya terlibat. Dia kena present lah. Tak present pun, saya present sikit gitu lah. Tak present. Ada sikit level so present tapi sekejap lah. Tapi semua peserta dibagi sama tu buku ni. Sini. Imisan sastra kanak-kanak asal. Masa tu ada satu majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Pelajar. Tu ada itu. Saya tengok. Menulis. Cikgu menulis ke? Okey. Ni. Ni keluaran pertama lah. Keluaran ni ke berapa ni? Dua ni. Dalam majalah ni lah. Cerpen saya yang pertama disiarkan. 40 sen. Harga macam tu. 40 sen je. Yalah. Keluaran kedua lah tu. Keluaran kedua. Mula-mula dulu. Ni. Cerpen saya yang pertama sekali yang saya tulis. Hati Sebesarlah. Saya hantar pergi ke Saleh Daud. Saleh Daud jadi pengarang kan. Pengarang di Dewan Pelajar ni.
Dia bekas anak kandung juga Saleh Daud sekali ke? Dia pun orang MPSI ke? Dia Saleh Daud kan? Satu batch kan? Dia ada. Awal lagi kan? Dia sekali dengan... Dia senior banyak. Dia sekali dengan awak Saleh. Sampai tu dia lantik dia pengarang di orang belajar ni. Anak dia Armin. Armin pernah main sini. Pernah datang. Dia jadi pengurus Dewan Bahasa Pustaka Wilayah Utara. Lepas dia penjara tu, dia pernah main ke rumah saya. Saya terkejut tu bila dia perkenalkan dia. Dia kata dia anak Saleh Daud. Allah saya, Allahu Akbar. Saleh Daud tu saya idola saya lah. Sipu saya lah. Dia lah mengajar saya macam mana nak tulis. Saya hantar cerpen ni kat dia. Dia edit dulu. Dia edit hantar kat saya. Okey, puas hati tak? Dia kata memang puas hati lah. Lepas tu dia siarkan dalam dia orang belajar. Army bawa pencen tahun lepas. Army bawa pencen tahun lepas. Okey. Betul apa Minggu Malaysia ni? Untuk dewasa lah. Okey. Untuk dewasa, Minggu Malaysia. Saya simpan soal khabar. Simpan lagi ya? Simpan. Yang mana cerpen saya semua saya simpan. Okey. Itu buktinya. Masa tu apa dia? Tahun 71. 20 ya? Saya tak sekolah lagi. Cerpen saya yang pertama ni untuk dewasa lah. Ahad 12 September 1971. Tahun kedua saya mengajar. Tahun pertama tahun 72. Keluar dalam ni 1970. Saya 3 tahun. 3 tahun. Banyak cerpen. Nanti saya tunjuk lagi. Mana? Mana cerpen? Cikgu nominasi 81 ni saya mula baca dia orang pelajar. Oktober 81. Cina komunis takut pada kuasa Jepun. Ini cerpen saya yang pertama. Ikan lapar masak lemak. Lapar masak lemak. Ini Minggu Malaysia. Minggu Malaysia. Wahab Rauk. Masa tu baru 20 sen harga. Ada novel Ada. Depan-depan tu melompat. Okey. Ini Dewan Pelajar. Dewan Pelajar untuk remaja kanak-kanak. Kanak-kanak. Ini untuk dewasa. Untuk SAM Malaysia. SAM Malaysia. Okey. Kemudian saya kumpulkan. Ini saya kumpulkan semua cerpen saya yang pernah tersiar dalam compilation surat khabar dengan majalah untuk jadikan sebuah antologi. Ada di Dewan Bahasa lah ni. Sekarang? Sekarang ni ada di Dewan Bahasa. Dah hantar lah. Sedang disemak oleh editor dia. Akan terbit lah tu. Saya harap diterbitkan lah. Saya harap lah. Saya pun ada basis lalu kat ketua editor dah. Tolonglah terbitkan. Kesian kat saya. Ni. Berapa cerpen? Sini ada 18. 18. Ya, tengok. Ini cerpen mana? Ikan Lampan. Ini yang paling lama lah. Ini yang pertama. Cikgu Omar Mengigau. Zaman. Utusan zaman. Hati Tupai Panggang. Utusan zaman. Banyak sekali utusan zaman lah. Utusan zaman. Malaysia Hari Bersara. Utusan Jawi kan. Sayang utusan zaman ni. Utusan Jawi. Tak ada dah. Orang tak pandai baca Jawi. 18 semua. Jauh. Toleran. Pisang. Lastik. Anak anjing kurus. InsyaAllah diterbitkan ni. Saya ambil kasih seorang guru sebagai tajuk. Kalau ni ada di Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi tak terbit lah dalam proses lah. Kalau editor semua setuju, akan terbit lah. Kemudian untuk remaja ni, ada orang pelajar apa semua, saya kumpul dalam ni. Ada 12 buah. Ini ni hati bahasa lah ni ya. Ni untuk remaja. Semua dalam Dewan Pelajar. Lubang perangkap. Ni setiap tahun ni. 71, 72, 73, 74, 75. Satu. Tahun satu. Saya pastikan setiap tahun mesti ada satu.
penulisan. Cerpen saya dalam Dewan Pelajar. Jadi juga ada di Dewan Bahasa. Ini antologi cerpen remaja. Remaja lah. Pulau Kuning, Pulau Puyuh. Ambil daripada Dewan Pelajar ni. Dua antologi lah sekarang dalam terbitannya. Okey. Bila dah tersiar dalam soal khabar, dalam majalah, kita terasa seronok lah. Seronok. Itu kita... Dia bayar kan? Ada kan? Ada bayar. Ada. Masa tu dalam soal khabar ni RM30 ya. RM30. Besar dah tu. Soal khabar pun 20 sen ya. Zaman tu. Sekarang ni beratus lah. Dia orang belajar ni berapa ringgit tu, tak ingat lah. Tak isi tak gambar. Boleh? Ambil gambar. Ini zaman lama. Okey. Ada buku lain yang cuba terbitkan? Kemudian buku-buku ni. Artikel dan Ini ada di MPSI? Ada ni. Bayu tak ada. Persatuan Bahasa Melayu. Ni tak ada. Sekarang dia Ini terbitan jenama baru sekarang dia panggil Perbayu. Tapi tak adalah terbit buku. Ini Persatuan Bahasa Melayu ya. Perbayu adalah Persatuan Bahasa Melayu. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Aziz Saleh, Samauddin, Hamdan Hamid, Aziz Siddiq, sama Reza Mayu. Aziz Siddiq kenal kan? Mana? Aziz Siddiq. Aziz Siddiq. Doktor Aziz, dia doktor lah. Dr. Aziz Siddiq. Tak kenal. Mazin, kenal lah. Yang lain, Aziz Sana, Halid Dim, Samsi Nasir, Aku Omar, Ghazali Yahya. Okay, semalam kita punya Pro Chancellor meninggal. Siapa dia? Tan Sri Yahya. Mantan Pro Chancellor. Dia dah lama uzur. Yahya Ibrahim. Dia adalah guru orang lama. Bagus ni macam ni. Sejarah ni. Saya minat menulis ni memang daripada awal ke? 1971 lah. Bila karya kita dah mula masuk soal khabar, masuk majalah, kita pun terasa seronok lah. Ini Persatuan Bahasa Melayu. Biasa tulis rencana kan. Tu saya ada. Mula dari situ lah. Ada rencana saya dalam ni. Ni Persatuan Penuntut. Suruh Budin. Rare ni cikgu ni. Dalam ni dah ada ada rencana saya dalam ni. Suluh Budiman dulu persatuan lah. Itu rencana yang agak panjang saya tulis dalam ni. Ni. Ni ada kita. Yang ni tak ada. 98. Apa ni? Cendera mata 72. Masih 67. Rencana pertama ke? Cara dah kenal lah. Kenal satu ada lagi di sekolah menengah dulu. Itu juga. Ni semua. Long. Ada buku terbaru yang cikgu terbitkan? Okey. Yang tu yang UPSI terbitkan tu. Saya tunggu, saya order 15 buah. Barangkali yang ni baru sampai. Ini baru sampai? InsyaAllah sampai ke? Barang saya tunjuk kat Arya tu. ni. Ni. Okey. UPSI terbitkan? UPSI ni. Pertemuan di tepi tasik. Ada jual di buku kanak-kanak. Ada jual di di Shopee ke? Mungkin ada di Shopee. Ada. Okey. Ni tahu Saya nak cerita sikit tentang buku ni kan. Asalnya buku ni. Tunjukkan kamera. Buku ni. Ni asal buku ni. Ni buku siapa? Buku yang ni juga. Terjemahan. Okey. Dia asalnya buku bahasa Inggeris. Diterjemah oleh Abdul Rahman Yusof. Jadi buku ni. Ni macam novel lah. Novel. Kemudian saya ubah suai keseluruhan cerita ni. Jadi bergambar. Jadi ini. Tajuk pun saya tukar. Sini dia tulis di kolam dia berkumpul. Di kolam dia berkumpul. Takkan dia berkumpul pun. Dia ni suar kan. Ya. Macam mana boleh kumpul? Saya tukar. Pertemuan di tepi tasik. Pertemuan selalunya berdua. Puan ni lebih lah. Berkumpul ni kumpulan lah. Kumpul. Ramai.
Buku ni dulu diedarkan ke seluruh negara lah untuk dibaca di seluruh sekolah rendah. Dicetak sebanyak berapa ribu naskah tau. Tak ada tulis ni. Ha. 90 ribu. Oh, 92 naskah. 92,700. Dicetak. Banyak. Edar ke semua sekolah-sekolah. Seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Jadi macam bacaan wajib. Untuk bacaan wajib lah. Sebab buku masa tu tak ada lagi. Iyalah. Jadi siapa yang... Kekurangan guru lah. Kekurangan buku. Okey. Saya nak tunjuk dalam ni. Beda kan? 56. 50. Oh, so mereka. Leo terjemah. Tahun 56 ni tu. Dia asalnya buku bahasa Inggeris. Buku bahasa Inggeris namanya The Meeting Fool. Ini Meeting Fool. Kan? Marvin Skipper. Kiraman Yusof ni ambil buku bahasa Inggeris ni. Dia terjemah ke? Dia diterbitkan oleh Pejabat Karang Mengarang. Masa tu Pejabat Karang Mengarang lah. Debat di Kuala Lumpur ke? Marah ke? Oh, saya tu Pejabat Karang Mengarang di Kuala Lumpur lah. Kuala Lumpur ke? Sebelum ditukar pada Dewan Bahasa Pustaka lah. Sebelum SITC ditubuhkan, Pejabat Karang Mengarang tu dia bawa ke SITC. Ya. Dari Kuala Lumpur tu dia bawa. Ya, Abdul Rahman Yusof. Abdul Rahman Yusof, ya. Dia yang tulis buku ni. Oh. Masa ni dia berkhidmat di Pejabat Karang Mengarang Kuala Lumpur. SITC lah. Oh. Masa ni pengetua ni. Ini pengetua. Ya dia. Pengetua yang pertama dahsyat kan? Dia bawa dari Kuala Lumpur bawa ke bersama dengan Zabah. Ramai Yusof ni kerja bawah dia dulu. Masa tu Haji Ahmad Nasaruddin, Sulaiman Hamzah, Abdullah Ma'ali, Yazid Ahmad, Zabah. Kudus Ahmad. Kudus ni dia penterjemah. Cikgu Sulaiman Hamzah ni kemudian dia jadi pengetua MPSI. Ahmad Nasaruddin ni dia pernah menulis buku Hujung di Hujung Pedang. Nyawa di Hujung Pedang. Ingat nama. Dia ni kawan dia Yazid. Dia ceritakan kisah Yazid tu dalam buku Nyawa di Hujung Pedang tu lah. Kisah Yazid lah yang ditulis tu. Kisah Yazid. Tapi Yazid ni meninggal kat Singapura. Ini cerita tentang Pejabat Karang Mengarang. Pejabat Karang Mengarang. Saya tanya Cik Azlan, ada ke buku ni kat perpustakaan? Kita tak ada. Kita tak ada. Ada dekat perpustakaan. Ada ke? Ada. Mesti ada punya. Ada. Ada ini ada. Saya dapat ni masa perayaan Hari Guru. Satu tahun. Oh, tanya Azlan ni. Azlan dia tak jaga. Dia Pejabat Karang Mengarang. Dia penerbit. Penerbit. Kami perpustakaan. Jadi kami tahulah perpustakaan. Ada simpan. Saya ada berhubung dengan dia. Saya hantar. Ini manuskrip ni kat dia. Kat dia. Kemudian dia terbitkan. Dia terbitkan lah. Bagus lah. Harga ni mahal ni? RM60? RM60 satu. Pasal color ni kan. Ada tulis mana? Color mahal lah. Ada tulis. Ini draft awal ni. Draft awal. Tak ada HBM ni. Ya, tak ada. Ini panggil apa? Mock-up. Mock-up. Biasa ni macam ni lah. Saya cari balik. Saya jumpa ni. Dalam store di sekolah-sekolah yang pertama dulu. Saya balik baca. Menarik cerita ni. Menarik. Itu yang saya tulis semula. Jadi yang ni. Itu cerita macam mana terbitnya buku ni. Ini khazanah ni cukup bahagia dan cukup kenangan dan juga sejarah SITC semua ada di dalam buku-buku pengarang dan sebagainya. Mana buku-buku lain yang saya tulis ya? Ada lagi? Ada. Banyak cikgu ada. Dalam provinsi banyak tu. Tak mau. Tak ada idea. Yang ni Dr. Osman apa? Putih. Osman Putih. Kumpulkan semua cerpen-cerpen yang ada dalam Dewan Belajar tu. Dia keluarkan ni. Cerpen intelijen ni. Dia zaman MPSI juga kan. Ni semua
Sedih ya. So, Zainuddin Adam, Tapi tinggal hati-hati sikit. Kamal Hamzah, Semua Wanan penulis Johan sastra Jaafar. kanak-kanak lah. Yalah, Rejak. Ya gila. Anwar Musa. Sangat nombor satu ni nombor satu. Anwar Musa betul je lah. Dia rajin Nampak nama macam Ibrahim Ali. Dia rajin betul. cari. Mungkin lah ni Anwar Musa Tan Sri tu. Sangat itu. Nama Nama betul-betul dah dengan ejaan tu. Anwar Haji Musa, ya betul. Ini nombor saya yang pertama. Anwar Musa. Anwar Musa. Dia masa pustaka. Adalah menulis. Dia orang besar ni banyak. Macam Tajuddin Ramli. Menulis semua tu. Ni apa? Iklan Ibrahim Ibrahim Ali. Saya macam pernah lah melintasi nama Rauf. Ini hasil buku dia. Ni. Lepas tu dicetak semula. Pandai-pandai tu. Jadi yang ni. Masa kita sekolah rendah dulu kita baca lah buku-buku macam ni. Tahun 75 saya darjah 1 kan. Darjah 2, darjah 3 duk baca lah buku yang terbitan macam-macam ni. Satu lagi buku Lima Sekawan, Enid Blyton tu. Enid Blyton. Masa tu Enid Blyton cukup Cukup hebat kan. hebat lah, popular lah kan. Kita suka lah baca. So, semua siri dia saya baca. Saya semua siri dia baca. Tu awak pilih jadi pustakawan tu. Tujuh Management 7 kan. Darjah 1, darjah 2, 3 baca tu. Sekarang ingat lagi. 3 Dan Eddie dengan dia punya anjing dia. Semua terjemahan tu. Terjemahan. writer Escort 3 penyiasat. Dan Eddie satu lagi George. Nama-nama saya ni lah tahun 84. Saya darjah 6. Saya rasa macam saya pernah lah. Pernah dengar. Jadi yang dikumpul itu yang cepetnya Kereta Api Malam. Tapi senarai buku yang cikgu karang ni ada senarai. Ini saja lah yang diterbit oleh Dewan Bahasa. Lain tu ada lagi. Ni Ni baby. Ni edisi berlainan sih ni, yang pertama, yang kedua. Yang kedua. Yang ketiga ni. Sama. Cuma tajuk lain. Tajuk sama. Tajuk sama. Cuma edisi lah. Edisi lain. Yang ni asal. Yang ni nombor 2. Ini nombor 3. Nombor 3 ni kerana terpilih sebagai pemenang. Bukan. Siri sastra Melayu klasik. Memang jiwa menulis saja. Sastra. Dia ada kata pengantar daripada Aziz Rahman. Saya pun nama kampung saya ni. Sekolah Perahu. Nama kampung. Hari jadiku ke-25. Dia umur 25 tahun dah menulis dah. 73. Sekali 52 tahun dah. Belum kahwin lagi ni? 73 tak kahwin. 74. Saya dah lahir dah. Banyak cikgu dah. Okey dah. Dari yang DBP ni dapat royalty lah kalau itu angin. Dia tunggu royalty untuk buku ni ya. Yang ni yang terbaru pula. Kata bulan Julai ni nak bayar royalty. Ya. So bila? Dia betul lah. Kalau DBP dia bayar royalty. Genre kanak-kanak lah Kanak-kanak. Boleh teruskan lagi cikgu dengan penulisan apa dia sekarang saya dah terbit pengalaman yang karya lama-lama tu macam 2 buku ni kan. 2 buku ni kalau nak tulis mula ni memang tak ada mood. Kalau boleh kombinasi balik cerpen tu ke etologi cerpen diterbitkan. Yang dia terbit tu saya serah Dewan Bahasa tu dalam proses dua tu dalam proses kalau saya diterbitkan nanti beritahu kami lah insyaAllah. Kita boleh, saya pun dah berhubung dengan Dewan Bahasa nak tanya penerbit ni dia tu tanya Encik Azlan dia ada jual Azlan sebijak tengok RM60 Aish
Tapi kat Shopee harganya dalam RM40 tu. Ya ke? Tak murah pula. Yalah. Glossy paper. Yalah. Macam kita terbitkan buku tu RM80. Betul ya. Pasal color memang. Lepas tu glossy paper pula kan. Paper keras. Pandangan cikgu berapa tahun dalam dunia pendidikan daripada Pendidikan 34 tahun. 34 tahun. 1970 sampai 2004. Sampai umur 56 pencen. Pencen 56. Masa tu had dia 56 lah. Lepas tu dia naik 58. 58, 60. 60. Raja orang kena 60 lah. 60. Saya beri 6. Saya beri 6. Tak mau lah. Tak tahu. Alah. Okey. Komputer je. Saya tanya cikgu pandangan mengenai dunia pendidikan Indonesia kita pada pandangan bagi orang lama. Dunia dah berubah lah ni macam-macam. Budak-budak lain pun kita tengok beza lah. Dulu macam ni? Kita mengajar daripada dalaman ni maklum sajalah. Lepas darjah 6 kalau kita tak pujuk betul-betul memang dia tak pergi ke sekolah menengah. Sekolah menengah jauh. Semua sekolah pendalaman je. Sekolah pendalaman. Masa tu baling semua sekolah pendalaman. Yang tak pendalaman ni sekolah baling ya. Sekolah kebangsaan baling. Tepi-tepi jalan tu. Sekolah kebangsaan Pulai gitu lah. Yang lain semua pendalaman. 2-3 sekolah tu yang dua tepi jalan. Yang lain semua pendalaman. Tapi lah dah lebuh raya kan. Pergi ke Greek, sekolah pendalaman tu dah jadi sekolah. Bukan sekolah pendalaman. Pendalaman lagi lah. Tepi jalan. Tepi jalan lah. Jadi beza dulu dengan sekarang ni jauh bezanya lah. Sekarang ni anak-anak banyak kemudahan. Cuma malas, segan, tak berminat itu ya. Kalau dia berminat ni memang dia ada harapan lah untuk meningkat maju kan. Segi hormat cikgu tu? Ya. Cikgu memang terbeban lah sikit kerja. Memang kita dah tengok dalam surat khabar dia keluar kenyataan bahawa bebanku terlalu banyak kan. Sekarang ni. Tapi ini semua dalam perhatian Menteri Pendidikan, insyaAllah kot. Sampai ni beban tu akan berkurangan lah. Tapi gaji guru lah ni memang tinggi tu. Tinggi. Berbeza dengan kami dulu. Kami dulu apa? Cepat naik pangkat. Kami mula-mula kerja dulu dalam 300-400. Mula-mula kerja tu. Yalah. Tapi dapat sarah hidup tak ada masalah. Masa pencen? Pencen gaji ni? Dalam pagu tu ya. Okey. Cakap banyak saya tentang pendidikan sekarang ni pasal kita pun tak pernah nak mengerti sangat. Nak mengerti sangat. Apa pandangan cikgu tentang yang tak ada periksa sekarang ni? Tak ada UPSR. UPSR tu patut ada lah. Tapi pandangan orang kementerian lain sikit. Sepatutnya ada lah kan. Bila ada tu barulah budak-budak ni kurun sikit belajar. Bila tak ada ni maklum saja lah. Dia pun relax je lah. Harap apa penilaian yang dibuat oleh guru dalam kelas je lah. Ya. Takziran. Harap peperiksaan besar ni tak ada lah. Tu rugi sikit lah. Banyak kita buat desakan supaya diwujudkan balik masa kenapa dimasukkan. Tapi nampak tak diterima. Tak nak belajar berorientasikan peperiksaan alasan dia. Tapi kalau tak ada peperiksaan, macam mana mereka nak tahu tahap mereka di mana? Cikgu pun tahap pengajaran cikgu. Macam mana? Itulah sikit kelemahan ni dalam pendidikan lah ni. Tapi kalau dah dihapuskan nak hidup balik tu. Besar lah memang besar. Sekali dia masuk kan memang akan terus masuk. Yalah, zaman berubah, memang dia berubahlah pendekatan dia. Dia tak nak sama saja berpuluh tahun macam tu. Jadi akan datang mungkin
belajar pun banyak yang komputer yang sains, AI dan sebagainya. AI. So perlu kemahiran lah. Ya, kemahiran. Anak ada cikgu ke? Saya ada 6 orang anak. 2 je cikgu. Alhamdulillah. Menantu saya 4 orang cikgu. Jadi 6. Campur saya 7. Di dalam rumah saya keluarga 7 cikgu. Cikgu. Boleh cerita cikgu. Masak memang cikgu-cikgu lah. Tanya seorang ni, tanya orang tua lain ni. Jumpa sama-sama jumpa tu. Cakap pasal sekolah. Sekolah. Tapi semua dekat-dekat ni lah. Tapi jauh. Anak-anak semua dekat-dekat ni lah. Sekarang semua dalam kawasan Semampai Tengah ni. Yang tinggal di rumah ni? Tengok anak yang kecil sekali. Anak kecil. Nombor 6. Dia pun cikgu. Cikgu juga. Isteri dia pun cikgu. Dia pun cikgu. Okay. Dia mengasuh anak dia lah. Dua. Okay, makanan dah siap. Jom kita makan sikit. Jadi saya bagi pihak perpustakaan Tuanku Beno mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu atas kesudahan cikgu memberi sedikit pandangan dan berkongsi idea lah kepada kami untuk jadikan bahan rujukan pada masa akan datang. Terima kasih. Terima kasih banyak lah. Sudi hadir jumpa saya InsyaAllah. InsyaAllah. Hubungan kita dengan terusan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.